Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini akan membincangkan tentang tajuk baru iaitu sukatan syarakan data tak terkumpul. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut pasal bab ni, kita imbas mula apa itu data terkumpul dan juga data tak terkumpul. Okey, kalau data terkumpul, awak tengok contoh kat sini, dia bagi selang dan juga kekerapan. Okey, menampakkan data tu lebih sistematik. Macam dia letak selai 0 hingga 4 ada berapa kekerapan. 5 sampai 9 ada berapa dan seterusnya. Kalau data tak terkumpul, dia hanya bagi data-data tu tanpa ada selang. Okey. Apa yang awak akan belajar hari ini ialah menerangkan maksud syarakan dan juga membanding dan mentafsir syarakan dua atau lebih set data berdasarkan dua cara, plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, dia ada dua kaedah. Okey, dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu maksud syarakan ni. Okey, sukatan syarakan ialah suatu sukatan yang penting dalam statistik. Sukatan syarakan ini memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Maksudnya sukatan syarakan ini ialah sukatan taburan. Okey. Dan syarakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil. Dan kalau syarakan itu besar, maksudnya set data itu mempunyai julat yang besar. Okey. Sukatan syarakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisi hampir awal. Okey. Taburan data adalah berbeza. Bagi melihat syarakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai syarapan yang terbesar dengan nilai syarapan terkecil diambil kira. Maksudnya, kita nak tahu syarakan tu, kita tengok nilai syarapan terbesar tolak nilai syarapan terkecil. Okey, syarapan tu apa? Syarapan tu dapatan. Dapatan atau data yang diperoleh daripada suatu pemerhatian. Okey. Lepas tu dia kata sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data tu diserak dengan lebih luas. Ia berterabur dengan lebih meluas. Dan kalau dia punya nilai beza antara nilai tu kecil, maksudnya data diserak dengan lebih kecil. Okey, cuba kita tengok untuk contoh ni. Okey, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, ni serakan data ni. Okey, nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Okey, maksud beza jisim ni, awak kena ambil jisim hok paling banyak tolak dengan jisim hok paling sikit. Tu kita nak tahu beza dia deh. Okey, jadi kalau untuk serakan ni, kita panggil serakan tak terkumpul ni. Okey, kita kena tengok perhati molek. Hok mana hok paling besar. Okey, hok mana paling kecil dia. Okey, jadi hok terbesar ni adalah 79 kg dan jisim terkecil dia 47 kg. Okey, jadi beza tu awak akan tolaklah hok besar tolak hok kecil. Maka dapatlah beza jisim ialah 32 kg. Inilah contoh cara kalau kita kira untuk serakan data tak terkumpul. Kita kena teliti dan perhati molek-molek. Takut tersilap ambil data. Okey. Untuk soalan B pula, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Okey, dia kata nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Okey, ni contoh kepada plot titik. Okey, plot titik ni dia buat begini. Okey, jadi kita akan ambil beza saiz, kita ambil hok paling panjang tolak hok pendek. Maknanya hok paling panjang kat sini
Okey. Tengok 0.8. Perhati molek-molek. Dia duduk dekat sini. Duduk sini. Hok tu hok paling panjang. Hok paling pendek ialah sini. Berapa? 3.1. Jadi beza saiz dia 0.8 tolak 3.1. Maka dapatlah beza saiz dia 3.7. Okey. Nampak lebih mudahlah bila kita guna plot titik. Okey, kita cuba tengok pula hasil pembelajaran yang kedua, membandingkan dan mentafsir serakan dia. Okey, kita tengok plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, plot batang dan daun ni ialah satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Okey, melalui batang dan daun ni kita boleh tengok sama ada data tu dia cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Okey, melalui plot batang daun ni kita boleh nilailah kekerapan yang paling tinggi dengan kekerapan paling sikit. Senang kita nak analisis data. Kalau plot titik pula ialah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot menggunakan skala yang seragam. Jadi setiap titik tu mewakili satu cerapan ataupun satu data. Okey, kita cuba tengok contoh plot batang dan daun ni. Okey, raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Okey. Macam mana awak nak buat untuk plot batang dan daun? Okey, awak akan buat batang daun. Okey, kalau dekat data-data ni dia semuanya melibatkan puluh-puluh ya. Maksudnya 27, 29, tak ada ratus, tak ada apa semua. Bila melibatkan gitu, okey, awak pun tengok dia melibatkan 27, 2, 30 lebih, 40 lebih, okey, 50 lebih deh. Okey, jadi batang ni awak akan buat untuk 2, 3, 4, 5 deh. Okey. Daun ni pula mewakili okey, batang ni mewakili puluh dan daun ni mewakili sar. Okey, jadi awak pun tengoklah dekat data tu. Okey, 20. Ada nilai berapa? 27 sekali. Jadi 7 letak sini. 29 sekali. Okey, 9 letak sini. Okey, pastikan selepas data ditulis dalam jadual ni, kita potong untuk mengelakkan pengulangan kita ambil pulak data tu. Okey, untuk 30 pula, okey, 31. Maka letaklah 1 sini. Ada berapa? 32. Letak 2 sini. Potong-potong. Okey, 34. Letak sini. Okey, bila 35 ada 2 kali. Tulis 2 kali. 35, 35. 7 dan seterusnya. Untuk 40 pun sama. 0, 0, 1 dan semua. Dan apabila siap ditulis, pastikan cukup dalam jadual ni 36 orang murid. Data untuk 36 orang murid. Sebab kita takut ada yang tertinggal. Okey. Lepas tu, kat bawah ni kita kena bagi hint. Keyword ataupun kekunci. Di mana buat 2 palang 7 bermaksud 27. Jadi, pemeriksa boleh tahulah, okey, ni bermaksud dia 27. Awak ambil contoh hok nombor ataupun data yang pertama. 27, 2 palang 7 bermaksud 27. Okey, jadi daripada jadual batang dan daun ini, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Sebab apa? Sebab tengok dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia paling kerap muncul. Maksudnya dia 40, dia punya julat tu 40 hingga 49. Okey, kita telah tengok pula untuk contoh plot titik. Okey, contoh plot titik ni, biasanya plot titik ni digunakan apabila melibatkan cerapan yang sedikit. Okey, macam hok ni kan tak banyak kan, 20 orang murid ya. Okey, kita tengoklah dia punya
data ni 0247 0 gitu Jadi awak akan pilih skala yang sesuai untuk kita lukis, untuk kita buat plot titik. Okey, macam ni dia bagi dah contoh ni. Dia buat skala 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, okey, kita dah tengok. 0 ada berapa kali? So, 2. Maka awak pun plot lah 2 kali. Okey, kalau 1 ada berapa? Ada so ya. Jadi, plot sekali. 2 ada berapa? Ni kena perhati betul-betul. Okey, ada 2. Jadi, plot 2 kali. Sebab satu titik ni mewakili satu data ataupun satu cerapan. Okey, bila dah siap plot semua ni, kita pun tengoklah cerapan paling tinggi mana cerapan paling tinggi. Cerapan paling tinggi ialah 8. Cerapan paling rendah ialah 0 dan paling banyak murid memperoleh skor 7. Okey, maksudnya cerapan paling rendah dengan cerapan paling tinggi ni ambil sinilah. Okey, paling rendah dia 0. Cerapan kita buat data dia. Paling tinggi 8. Tetapi kekerapan dia adalah skor 7. Okey. Kita tengok pula contoh ni. Plot batang daun dekat. Okey, kalau dia macam untuk perbandingan, awak boleh lukis terus macam ni. Buat markah ujian bulan April sekali, markah ujian bulan Mei sekali. Okey, jadi awak pun tengok julat dia 3, 4, 5, 6. Okey, ni pun lebih kurang sama. 3, 4, 5, 6, 7. Tambah sikit Okey, jadi kita akan isi kita punya jadual ni. Okey, jadual ni kita tengok dulu untuk markah ujian bulan April. Kita sudah bulan April dulu. Okey. Dia bagi dah dia sudah dah 3. Ni mewakili puluh lah batang dia ni. Ni sah. Ni pun sah. Okey, kalau bulan April ni dia ada kiri, awak buat semakin bertambah dia punya star tu. Okey, kita tengok April 32, 35. Okey, kita nak buat 4 dia. Jadi 41, 41. Okey, awak pakai buatlah 41, 41. Lepas tu, okey, dah siap 41, 41. Okey, 42, 43, 44. Okey, 42, 43. Okey, 43 ada 3 kali. 2 kali. Okey, lepas tu 44. Dia akan jadi kohor banyak ke kiri. Okey, lepas tu awak potong. Okey, 44 ada berapa kali? 2 kali. Lepas tu 46. 48 2 kali. Okey, lepas tu 49. Okey. Sudah dah untuk julat 40 hingga 49. Okey, kita tengok pula julat untuk 50. Okey, 50 ada mana? 51, 53, 54, 51, 53, 54 2 kali. Lepas tu 56. Lepas tu 58 3 kali. Okey, jadi awak pakai potong. Lepas tu habis dah. Kita pun tengok pula untuk 60. Ada 60 dengan 61. Maka awak tulis 60, 61. Okey, jadi selesai sudah untuk kita punya markah ujian bulan April. Okay, kita tengah tengok pula untuk markah ujian bulan Mei. Bulan Mei untuk 40 lebih ni. Okey, kita akan tengok 40, 40, 43, 46 2 kali. 49. Okey, dah habis. Okey, kita tengok pula untuk 5, 52, 53, 55 ada 3 kali, tulis 3 kali. Lepas tu 59 ada 2 kali. Okey. Kita tengok pula untuk 6. Okey, 63, 65. Kita tulis 63, 65, 66, 68, 68, 66, 68, 68 dan juga 69.
Okey. 70, 71, 73, 75, 77. Okey, maka dah siap kita key in data dalam plot batang dan daun. Okey, jadi kesimpulan dia ialah pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Maksudnya ramai dah boleh dekat, maksudnya ada peningkatan dekat ujian bulan Mei. Ada dah yang 70 lebih dan sebagainya. Okey. Kita tengok pula berdasarkan plot titik ni pula. Okey, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okey, Rajah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh. Okey. Ni skor dalam kuis sains, ni skor dalam kuis matematik. Okey, ni dia dah plotkan. Ni contoh plot titik. Okey. Lepas tu dia kata data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar. Berikan justifikasi anda. Okey, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar. Okey, kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okey, maksudnya beza cerapan dia maksudnya kalau dekat sains beza dia 15/8. Ni hok paling besar tolak kecil. Tapi kalau hok matematik 15/9. Okey. Kalau dekat sini dapat 7. Sini dapat 6. Maka hok ni lagi besar. Jadi dia ialah serakan lebih besar seperti yang cikgu ayat tadi. Kalau serakan lebih besar maksud dia cerapan dia besar. Okey. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, beza cerapan yang lebih tinggi. Okey, inilah. Dia sama dengan tadi. Ia tanya serakan. Ni beza cerapan. Kita nak dapat serakan, kita kira melalui beza cerapan. Yang kedua ni, dia tanya beza cerapan. Tadi kita buat dah lah. Hok 9 tolak, hok 9 pula dah. Hok 15/8. Okey, jadi maksudnya kuis mana? Kuis sains. Sebab dia punya beza cerapan lebih tinggi iaitu 7. Okey, untuk soalan yang ketiga, antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian mana yang lebih baik? Okey, dia kata matematik. Sebab lebih banyak cerapan tertumpu pada bahagian kanan. Okey, kita tengoklah. Dekat bahagian kanan ni, okey, lagi banyak daripada hok dekat kuis sains. Okey. Jadi, maka maksud dia skor dalam kuis sains, maksudnya kuis matematik lah mempunyai pencapaian yang lebih baik. Okey, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, bagi plot batang dan daun, apabila 2 set data diplot, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Okey, manakala melalui plot titik, kita boleh banding dan tafsir bentuk, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi suatu set data. Okey, untuk kukuhkan lagi kefahaman awak boleh buka buku teks muka surat 214 dengan 218. Cuba buat praktis 8.1A 1 dan 3, praktis 8.1B 1 dan 2 dan boleh hantar personal kepada cikgu. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.